Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Terengganu versus Bali United, yang mana Terengganu seri 1 sama dalam second game mereka dalam group stage AFC Cup. 1 poin diambil dari tempat lawan, itu adalah satu performance yang bagus lah. Cumanya daripada segi kelemahan dan juga kekurangan, memang kalau kita nampak Terengganu ada banyak masalah, terutamanya di kawasan strike force mereka, dan apabila mereka memasuki final third. Untuk game ni mereka seakan-akan kehilangan pemain nombor 9, iaitu Adisak Kraison, yang tak mampu nak membentuk ataupun menjalankan tugas dengan sangat baik sebagai seorang striker. Bahkan peranan yang dimainkan oleh Engku Nur Syakir pada perlawanan ini juga sebagai pemain nombor 10 atau attacking midfielder tak boleh nak memberi satu variation yang bagus kepada bahagian attacking pasukan Terengganu, yang menyebabkan Terengganu terpaksa untuk utilize mereka punya serangan dari bahagian winger kanan dan juga winger kiri yang diketuai oleh Hakim Hassan dan juga Sony Norde. Tetapi in term of decision making dan juga in term of link up player yang boleh connect dengan bahagian winger, mereka agak terlalu isolated. Banyak pergerakan individu sahaja yang dilakukan oleh Sony Norde dan juga Hakim Hassan. Kita tak ambil cerita lagi tentang decision making yang diambil oleh Sony Norde dan juga Hakim Hassan pada perlawanan ni, yang asyik-asyik kehilangan bola dalam situasi yang agak mudah. Tetapi pujian harus diberikan kepada pertahanan pasukan Terengganu yang bermain dengan sangat baik pada perlawanan ni, dan mereka berjaya untuk mengekang pergerakan daripada Bali United daripada melakukan penetration dan sebagainya. Cumanya gol daripada situasi set pieces yang dijaringkan oleh Bali United tu sepatutnya bolehlah untuk dielakkan, tetapi boleh dikatakan tak ada player pasukan Terengganu yang marking pemain pasukan Bali di dalam kawasan di box mereka sendirilah, yang menyebabkan mereka boleh dengan mudahnya untuk score the goal. Dan untuk pertahanan Terengganu dan juga goalkeeper, sebenarnya overall game mereka bermain dengan baik. Sekali lagi Suhaimi Husin menjadi penyelamat lah bagi saya, yang mana dia ada buat satu crucial save untuk menafikan percubaan dari Bali United. Apabila percubaan tersebut dilakukan betul-betul di hadapan gawang Terengganu, tetapi Suhaimi Husin dengan cemerlangnya menafikan percubaan tersebut. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu dululah. Apakah yang kita boleh ceritakan tentang pasukan Terengganu secara keseluruhan? Perkara pertama yang kita boleh ceritakan tentang pasukan Terengganu di bahagian tengah dahulu, iaitu gandingan Habib dan juga Nurilo, yang mana untuk game ni Habib lebih kepada untuk bertindak sebagai pivot dan juga memberi coverage yang bagus kepada back four. Tetapi in term of attacking, dia juga banyak membantu kepada ball progression dilakukan kepada Nurilo. Cumanya dalam fasa menyerang, peranan daripada Nurilo adalah lebih banyak diguna pakai untuk menggerakkan dari bahagian middle third kepada kawasan final third lah. Jadi kalau kita lihat pergerakan dan juga peranan yang dimainkan oleh Nurilo, boleh dikatakan dah cemerlang. Tetapi apabila beliau bermain sebagai CM ataupun lebih kepada number 8, maka peranan beliau untuk create chance kepada bahagian attacking agak terbatas. Jadi banyak pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Nurilo adalah secara individual dan juga tanpa ada bantuan yang banyak daripada Engku Nur Syakir untuk buat something di bahagian tengah bagi membantu ataupun menolong dan memberi support kepada Nurilo dalam ball progression untuk memecah belahkan pertahanan pasukan Bali United. Jadi boleh dikatakan di bahagian tengah agak disjointed antara number 8 dan juga number 10, iaitu Engku Nur Syakir. Walaupun Engku Nur Syakir pada perlawanan ni ada beberapa kali yang dia drop lebih deeper untuk cuba ambil bola, tetapi kelebihan dia yang boleh diguna pakai di zone 14 ataupun di kawasan attacking midfielder tidaklah terlalu efektif apabila beliau jarang berada di kedudukan tersebut. Bahkan apabila beliau dapat bola, daripada segi fizikal beliau senang untuk dirampas dan juga untuk dicuri bola daripada pemain-pemain Bali United yang mempunyai fizikal yang lebih besar dan lebih solid lah. Jadi memang kita boleh nampak yang peranan untuk menyerang adalah di bahagian tengah lebih kepada penggunaan daripada Nurilo, dan Nurilo pun ada beberapa percubaan. Cumanya dari segi untuk link up memang tak boleh lah nak jadi lebih baik sebab Nurilo kebanyakannya berkesorangan. Tetapi daripada segi fasa menyerang juga, pasukan Terengganu lebih banyak menyerang dengan menggunakan mereka punya winger, iaitu Hakim Hassan dan juga Sony Norde. Cumanya untuk game ni
apa yang kita boleh ceritakan untuk Hakim Hassan, memang daripada segi work rate dia sangat bagus lah, dan dia berjaya assist satu kepada Syahmi Zamri. Cumanya daripada segi pergerakan secara solo, iaitu di bahagian kanan, kita tahu Hakim Hassan ada credibility untuk control ball, untuk ada dribbling yang bagus dan sebagainya. Cumanya untuk game ni ada banyak decision making yang dilakukan oleh Hakim Hassan untuk hold the ball ataupun dia keep the ball terlalu lama, yang mana menyebabkan dia senang dirampas dan juga ditackle oleh pemain-pemain pasukan Bali United sewaktu dia pegang bola. Jadi banyak pergerakan Hakim Hassan secara individu, boleh dikatakan dia pun isolated sebab tak ada support yang banyak dari bahagian tengah, iaitu sama ada daripada Engku Nur Syakir ataupun Adisak Kraison, yang menyebabkan dia terpaksa bergerak secara solo. Tetapi bila dia bergerak secara solo, in term of decision making dan juga in term of scanning, boleh dikatakan dia jarang untuk scan pemain-pemain yang berada di belakang dia, yang menyebabkan Bali United punya pemain yang datang dari belakang berjaya untuk rampas bola. Jadi kehilangan bola dengan begitu mudahlah untuk Hakim Hassan di bahagian kanan. Manakala untuk Sony Nordin, memang kita tahu dia ada technical individu yang bagus sebagai seorang winger dan dia boleh untuk gelecek 2-3 player. Tetapi untuk game ni kemungkinan besar Bali United dah kaji corak permainan yang diterapkan oleh Sony Nordin secara individu play. Disebabkan itu, kalau kita lihat di bahagian kiri pasukan Terengganu, Bali United boleh dikatakan menjaga Sony Nordin dengan 2 ataupun 3 player. Jadi situasi apabila Sony Nordin pegang bola, kemungkinan 2 player habis sikit pun 2 player yang akan pergi menyerang ataupun akan pergi mark Sony Nordin dan tidak memberi ruang kepada Sony Nordin untuk exploit di bahagian kiri pasukan Terengganu lah. Jadi memang senang lah kena patah apabila situasi lawan lebih banyak numbers of player berbanding Sony Nordin yang tak ada support yang banyak dari bahagian tengah, even daripada bahagian striker. Dan untuk game ni juga Sony Nordin bertindak secara individu play. Macam biasa kalau saya cakap, dia lebih kepada gerakan secara solo. Jadi bila secara solo, decision wise ataupun decision making yang dilakukan agak kurang. Jadi team play tu tak wujud lah sangat kan. Jadi banyak benda yang dia buat secara solo, dia shoot ke arah gawang secara solo dan sebagainya. Tetapi dalam perlawanan ni Sony Nordin juga agak struggle sebab kebanyakannya situasi 1v2 ataupun 1v3 yang menyebabkan keterbatasan ataupun limitnya untuk Sony Nordin dribble melepasi bahagian pertahanan pasukan Bali United di kawasan kiri. Dan Sony Nordin kalau boleh kurangkanlah sikit bermain secara individu. Kalau dia ada ruang untuk passing, ada better choice, kemungkinan Sony Nordin akan jadi lebih better lah. Dan untuk striker Adisak Kraison, boleh saya katakan Adisak Kraison bermain di bawah Bilopa. Boleh saya katakan dia punya limit ataupun dia punya peak dah habis lah. Dia dah tak, dia bukannya macam dulu-dulu lah kan. Kalau kita tengok defend pasukan Bali United adalah Elias Dolah, antara seorang defend Thailand juga kan. Jadi memang Elias Dolah tu jaga Adisak Kraison tu simple je. Kita tahu Adisak Kraison ni dia tak ada credibility daripada segi pace, kelajuan, daripada segi dribble memang dia tak boleh. Tetapi yang agak mengecewakan untuk game ni adalah apabila Adisak Kraison cuba diguna pakai dalam fasa menyerang adalah lebih kepada untuk hold the game ataupun untuk hold up. Tetapi daripada segi hold up pun memang Adisak dah tak boleh nak bergerak dengan bebas. So apabila dia pun tak boleh nak bergerak dengan bebas, peranan daripada Engku Nur Syakir pun kurang, maka attacking force pasukan Terengganu ni memang out lah kan. Jadi benda tu yang menyebabkan keterhadan ataupun orang kata apa, limit lah untuk pasukan Terengganu menyerang pasukan Bali United. So benda tu yang menjadi masalah lah untuk pasukan Terengganu buat masa sekarang. Apabila mereka dah ada proper defense, proper backline dan mereka ada proper midfield, cumanya mereka tak ada seorang midfield yang boleh lebih kreatif untuk create chance, dan mereka tak ada seorang striker yang boleh untuk link up dengan bahagian tengah dengan sangat baik. Namun begitu, selepas second half, Adisak dikeluarkan dan dibawa masuk Syahmi Zamri. Kemasukan Syahmi Zamri pada awalnya boleh dikatakan agak kurang memberi import waktu awal-awal lah dalam 5 minit yang pertama sebab dia tak settle down lagi. Tetapi after 5 minit tu, kita boleh nampak yang Syahmi Zamri apabila dia pegang bola, dia mula untuk yakin. Dan ini adalah peranan yang sebenarnya diperlukan oleh pasukan Terengganu di bahagian attacking. Perlu ada seorang striker yang lebih mobile dan lebih banyak bergerak dan berani untuk pegang bola
player seperti Syahmi Zamri, dan dia juga boleh create chance yang mana dia create satu gerakan kepada Sonny Nordin untuk set up, dan akhirnya dia berjaya untuk score the goal bagi menyamakan kedudukan. So better guna Syahmi Zamri daripada awal ataupun lebih awal di second half untuk memastikan yang bahagian attacking pasukan Terengganu lebih better dalam fasa menyerang kan, sebab Adisak dah memang nampak tak berapa nak function kan. Kemasukan Syahmi lebih function lah. Cumanya macam saya cakap lah dalam video saya sebelum ni kan, Engku Nur Syakir dah tak perform, tetapi bila mana mereka bawa masuk Omid Nazari, Omid Nazari pun tak boleh nak memberi satu dimensi yang lain di bahagian tengah in term of creativity, in term of link up play dan sebagainya. Benda tu juga hampir sama seperti mana peranan yang dilakukan oleh Engku Nur Syakir, dan boleh dikatakan even worse lah untuk Omid dibawa masuk. Kemungkinan kalau boleh bawa masuk ada pemain seperti Syaiful Hakim kan, ganti dengan Engku Nur Syakir, utilize Syaiful Hakim untuk jadi holding midfielder dan push Habib Harun main number 8 dan Nurilo kembali kepada posisi outsider kepada number 10, mungkin akan nampak variation of attacking yang lebih better. Sebab Nurilo main nombor 10, sebab nombor 8 pun dia boleh main untuk jadi playmaker, Habib pun boleh main kan. Syaiful Hakim sebab kita tahu TFC 2 antara player yang cemerlang di bahagian di Piala MFL, kenapa tak gunakan dia kan. Sayang lah, sepatutnya pemain-pemain muda yang sedang meningkat naik ni boleh diberikan pendedahan even dalam 15 minit terakhir lah boleh untuk serasi dan juga berikan pendedahan yang wajar lah. Jadi sayang lah, tetapi overall untuk defend memang bagus. Kita boleh tengok Syarul Nizam, Azim, mereka punya physical, boleh fight dengan Bali United punya striker. Lepas tu kita boleh tengok Alif Zakaria untuk game ni bermain dengan cemerlang untuk memastikan yang bahagian kiri Terengganu walaupun terekspos tetapi boleh di cover dengan sangat baik. Azam Azmi bermain dengan sangat cemerlang, Suhaimi Hussein bermain dengan sangat cemerlang. Jadi secara kesimpulannya senang cerita, defend dah badu, cumanya attacking force, strike force pasukan Terengganu kena perbaiki banyak lah kan. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.